السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad, yang dikenali dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita sekarang ni masuk hadis yang ke-6 daripada kitab Bulughul Maram, yang mana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala: wa an rajulin sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Maksud hadis, daripada seorang lelaki yang menjadi sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang perempuan mandi dengan air lebihan mandi lelaki, atau orang lelaki mandi dengan air lebihan mandi perempuan, dan kedua-duanya hendaklah menggunakan pencedok, yakni gayung. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Sanadnya sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut satu hadis yang mana hadis ini diriwayat daripada seorang lelaki di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lelaki ini tidak disebut dalam hadis ni. Tapi walaupun nama lelaki ini tidak disebut dalam hadis ni, tapi yang pastinya lelaki ini adalah sahabat Rasulullah. Dia sahabat Rasul, adalah seorang yang adil, seorang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu nama dia, maka sudah mencukupi dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi. Maksudnya mandi di sini adalah mandi wajib, daripada air lebihan orang lelaki mandi. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang lelaki mandi, maksudnya mandi wajib, daripada lebihan air perempuan mandi. Jadi kalau orang puang tu mandi, patut lebih lagi lah air tau. Okey, kita rayak secara zahir dulu hadis. Maka kita orang lelaki nak mandi pula, mandi wajib lah, daripada air tersebut dilarang oleh Rasulullah. Ataupun kita mandi, ada lagi air dalam besen, air dalam beledi. Ni cara dululah, tidaklah cara kita lah ni. Sebab kita lah ni mandi dengan air pahit. Dulu setiap rumah tu adalah besen-besen dia tau. Tak kira lah besen ekel ke besen dia dulu. Masa tak ada pahit lagi dulu. Hak dulu aku air lega buat masuk dalam rumah. Ingat masa kecil-kecil tu amba dang lagi lah. Rumah-rumah orang kampung kita duduk, kita dang lagi. Tak kira lah dengan rumah orang hak yang berada. Orang berada tu dulu ada pahit dah. Kita ingat lagi akak air buat masuk dalam rumah.
Jadi nak mandi itu adalah air dalam beseng hok yang dalam payang ke apa semua sekali ya. Jadi kalau orang lelaki mandi daripada itu, mandi wajib. Lepas tu habis mandi ada lagi saki baki air ya. Bini dia nak mandi pula, Rasul larang. Ataupun orang puang dia mandi, ada lagi saki baki. Maka orang lelaki nak mandi pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Baik, ni apa yang disebut di dalam hadis ni. Apa yang disebut di dalam hadis ni. Lepas tu nak buat lagu mana? Dan kedua-duanya hendaklah mengguna pencedok. Sebenarnya terjemahan lagu ni tidak tepat. Dia perkataan wal yaghtarifa jami'a, ni maksudnya mu kena cedok, aku kena cedok. Mandi sekaligus, mandi tak apa, mandi sekaligus tak apa lah. Jadi mandi sekaligus. Maksudnya tok lelaki dengan bini sama-sama nak mandi wajib, dua-dua mandi sekaligus. Tok air dalam eseng, mu ambil, aku ambil. Hak tu tak ada masalah. Jadi kalau orang lelaki mandi lebih hang daripada air orang puang, ataupun orang puang mandi daripada lebih hang air orang lelaki, hak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Lepas tu dia kena buat lagu mana? Wal yaghtarifa jami'a. Bukan kata ambil pencedok dah. Maksudnya mu cedok, aku cedok. Sama ada cedok dengan gayung atau dengan tangan. Dia kita mandi wajib ni, walaupun air duduk dalam beseng, boleh kita cedok dengan tangan. Dia tidak jadi mustakmal. Tapi dengan syarat kita kena niat ightiraf. Kalau dalam kitab fiqh, niat tangan kita ni sebagai pencedok. Kita ambil air untuk mandi. Bukan kita nak celuk tangan, ngangkat hadas dalam tu, bukan. Kalau kita nak celuk tangan untuk mengangkat ataupun menghilangkan hadas dalam air itu, maka air mustakmal. Jadi kalau air itu sikit, jadi kita ambil air dengan tangan. Contoh kita pergi kolah, ni sebagai contoh. Kita ambil gayung katakanlah ni gayung. Kita pun pergi kolah, contoh kita nak ambil wudu. Kita pun ambil air dalam kolah, kita tok dalam gayung, kita tok atas kolah. Kita pun celuk tangan, lepas tu komok, celuk tangan, buat basuh muka, celuk tangan, buat basuh tangan. Boleh ke tak? Tak ada masalah. Dak jadi mustakmal ke? Dak jadi mustakmal. Selama mana? Dengan syarat. Dengan syarat kita niatkan tangan kita sebagai ightiraf, sebagai pencedok. Dia jadi mustakmal kalau kita kosak nak basuh tangan dalam. Kalau kosak nak ambil air, ightiraf ni maksud kita nak ambil air. Kita ni tok tangan dalam tujuan dia, bukan nak basuh tangan, tapi nak ambil air, nak buat basuh muka kita. Nak ambil air, nak buat basuh tangan. Tu dipanggil niat ightiraf. Dan benda itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in bainana wa baini wa bainahu wahid. Lagu mana kata Aisyah, aku mandi bersama dengan Rasulullah. Aku mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi sekaligus, mandi sama-sama daripada satu bekas air. Lepas tu aku ambil, Rasulullah ambil air satu bekas sahaja. Sehingga kan ada riwayat dikata lagu mana, fatakhtalifu aydina fihi. Tangan kami tu tembung dalam tu. Tembung di dalam bekas tersebut. Rasulullah ambil, aku ambil, Rasulullah ambil, aku ambil. Lepas tu fayubadiruni. Kadang-kadang Rasulullah ambil sebelum daripada aku dang ke dia dulu. Aku katakan dia, qultu da'li. Tinggal kaku sikit, rebu. Sedap kan lagu tu. Romantik nampak kan? Balik buat dengan mini yang kali gitu. Romantik sikit. Dan leni air pakai air pahit. Cara mudah je. Kita tak ada air dalam beseng, kita pergi tutup air luar. Apa kita ada orang ni tak ada air. Tak ada air. Tak apa, kita mandi sama-sama lah. Nak buat romantik sikit tak apalah. Pergi tutup air kali. Sipang dulu air dalam beseng kau. Lepas tu tutup air, ajak bini mandi sekali. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Aisyah. Jadi kalau celuk dalam tangan, niat nak jadikan ataupun jadikan tangan sebagai pencedok, cebok, nak ambil air untuk mengangkat hadas, ia tidak menjadikan air yang dalam bekas tersebut sebagai air mustakmal. Itu kita kena faham. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang lelaki mandi wajib daripada lebihan air yang mana air itu telah diguna oleh orang puang. Begitu juga orang puang tidak boleh, dilarang mandi wajib daripada air lebihan orang lelaki. Okey, selesai hadis ni. Tapi kalau kita tengok hadis lepas daripada ni, bahawasanya tidak ada larangan. Cuba kita tengok lepas daripada ni, kita baca pula hadis yang berikutnya. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah, akhrajahu Muslim wa li ashabis sunan
اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. Maksudnya daripada Ibn Abbas adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bukan setakat sahabat, dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia masih belum lagi balik. Maksudnya dekat-dekat nak balik dah lah. Maksudnya umur baru belasang tahun, awal belasang tahun. Budak lagi lah. Dia sepupu Rasulullah, dia anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ayah Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah dengan Abbas dua beradik. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara kebetulan isteri Rasulullah nama Maimunah, mak saudara dia. Isteri Rasulullah, mak saudara dia. Satu ketika dia pergi rumah Rasulullah, dia bermalang di rumah Rasulullah, tujuan nak belajar daripada Rasulullah benda yang Rasulullah buat tengah malam. Ibadat benda yang Rasulullah buat tengah malam. Lepas tu Rasulullah bangun, Rasulullah masuk dalam bilik air. Masuk dalam bilik air, dia pun siapkan lalu dah air kepada Rasulullah. Dia tahu dah lepas daripada Rasulullah masuk bilik air, Rasulullah nak ambil wudu. Tengok budak pandai, budak bijak. Budak bijak ni pandai, dia tengok benda orang tua nak, dia wui orang tua. Budak kita ni orang ngatur orang tua. Tu lain sikit tau. Dia budak ni budak bijak oi. Dia tengok Rasulullah masuk dalam bilik air, pasti nak ambil air semayang kat gigi. Sebab Rasulullah nak semayang, maka dia pergi cari air, lalu dia siap tok depan bilik air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tu Rasul kata, dah siapa letak air sini Lepas tu isteri Rasul kata, Abdullah bin Abbas letak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mana apabila orang buat baik kepada dia, dia akan balas dengan kebaikan. Itu adalah sifat yang sentiasa ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat tersebutlah yang dianjur oleh agama. Ketika orang buat baik kepada kita, kita kena balas dengan kebaikan. Sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, idza suni'a ilaikum ma'ruf fakafi'uh. Kalau sekiranya ada orang buat kepada kamu benda yang baik, maka mu kena balas. Mu kena balas sekurang-kurangnya, mu balas dengan doa. Rasulullah tengok ada kebaikan yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas kepada dia, maka Rasul balas dengan benda, dengan doa. Rasul doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, bagilah kepada dia faham di dalam agama, dan ajarlah kepada dia takwil, penafsiran Al-Quranul Karim. Akhirnya berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas diberi nama ataupun diberi gelaran sebagai habrul ummah, orang yang cukup alim di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi gelaran sebagai turjumanul Quran, penterjemah Quran, lidah Al-Quran, cakap mudah-mudah kok. Memang cukup alim sungguh Abdullah bin Abbas. Jadi hadis ni diriwayat daripada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air lebihan Maimunah. Jadi Maimunah mandi, isteri Rasulullah, mak dara dia mandi. Lepas daripada Maimunah mandi, ada lagi saki baki air dalam bekas. Rasul pergi mandi pula daripada air tersebut. Okey, hak tadi larangan. Hak tadi Rasul larang. Tapi daripada sudut perbuatan Rasul buat. Nanti kita akan huraikan maksud benda daripada dua hadis tadi. Nanti kita akan huraikan apa ni. Kita baca dulu. Katanya hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim. Menurut riwayat Sunan yang 4 pula, mana? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada di antara isteri Nabi, maksud ada di antara isteri Nabi ni dalam riwayat yang lain menyebut secara terang-terang Maimunah. Contoh riwayat ni. Maksudnya isteri Rasulullah di sini adalah Maimunah. Ada di antara isteri Nabi telah mandi menggunakan sebuah bekas air yang besar. Adalah bekas air besar tapi tak cukup pun 2 kolah. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi daripada air lebihan itu. Maimunah berkata, sesungguhnya aku berhadas besar tadi. Tadi aku berhadas besar, maka aku mandi wajib. Jadi air yang ada dalam bekas tu adalah air lebihan daripada mandi wajib aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jadi tujuan Maimunah nak khabar kepada Rasulullah, tak payah mandilah dengan air itu. Sebab air itu hamba guna dah tadi. Hamba guna dah, sebab hamba mandi pun hamba mandi hadas besar. Tak payah guna air itu. Okey, lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air tidak menjadi najis. Kang, innal ma' la yajnub, sila terjemahan sila. Sesungguhnya air itu tidak berjunub. Bukan tidak menjadi najis. Sila terjemahan. Baik, sesungguhnya air itu tidak berjunub. Okey, sekarang ni Maimunah dia mandi wajib. Dia berjunub. Dia berhadah. Okey, dia mandi wajib. Lepas daripada dia mandi wajib, adalah sakit baki air. Rasul pun nak pergi mandi. Lalu tu kata Maimunah, hamba mandi wajib tadi wahai Rasulullah. Hamba mandi wajib tadi yo. Kata Rasulullah, tak ada masalah sebab air tak berjunub pun. Air tak berhadah besar pun. Kita yang berhadah besar. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi daripada air tersebut. Okey, ambil daripada hadis yang kedua ni. Jadi kalau kita tengok tidak menjadi masalah, kita mandi daripada lebihan air yang dimandi oleh perempuan, walaupun perempuan tu mandi hadas besar. Maka kata ulama, lagu mana kita nak gabung dua hadis? Tak ada hadis ada larangan. Hak ni ada hadis hak yang Rasulullah buat. Kata ulama, untuk gabung dua hadis adalah, yang pertama, hak yang dimaksud larangan saat itu bukan lebihan sebagaimana hak yang Rasulullah buat. Maksud lebihan hak yang Rasulullah larang ni adalah gini. Orang puang mandi wajib. Air hak yang dia mandi tu nitik. Lepas tu kita ambil air tersebut, kita tadah, kita mandi kita pula. Hak tu tak boleh lah. Sebab air tersebut dihukumkan sebagai air musta'mal. Okey, boleh faham? Okey, itu menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi hak yang kata larang mandi lebihan daripada air puang, air orang puang tadi, bukan maksud air hak yang ditinggal dalam beseng. Tapi maksudnya dia mandi, lepas tu hak yang dibasuh tubuh dia kita pergi ambil, kita pergi mandi pula. Hak tu tak boleh lah. Hak tu tak boleh. Dah apa pula tak boleh? Kang, air tu air musta'mal, Kang. Mana boleh kita nak guna air musta'mal? Air basuhan kali pertama pada mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, nama dia musta'mal. Air musta'mal suci pada dirinya, tidak boleh menyucikan perkara yang lain. Kita nak tadah air tersebut untuk mandi wajib pula, untuk ambil wudu, untuk basuh najis, tak boleh sebab air musta'mal. Adapun air hak yang lepas daripada Maimunah mandi tinggal lagi dalam beseng, bukan air musta'mal, boleh kita guna. Okey, itu yang pertama. Kata sebahagian ulama yang lain, dia kata lagu mana? Sebenarnya gini. Saat ni satu pandangan. Pandangan yang kedua dia katakan, pandangan yang kedua dia kata gini. Hak yang larangan tu adalah larangan saat itu bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Sebab dia ada benda hak yang dilarang. Larangan tu bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Ada benda hak yang dilarang, tapi larangan tersebut larangan haram. Ketika Rasulullah larang, dalam masa yang sama Rasulullah buat, jadi bermakna larangan tersebut bukan larangan haram, bukan larangan makruh. Maksudnya, sebaik-baik kita kalau kita nak mandi wajib, jangan ambil daripada saki-baki air yang ditinggal oleh bini kita lepas daripada bini kita mandi wajib. Begitu juga orang puang, kalau dia nak mandi wajib, jangan dia ambil daripada saki-baki air yang ditinggal oleh suami dia mandi wajib. Tapi kalau nak buat juga, hukum dia lagu mana? Tak ada masalah. Sah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi hak yang lebih utamanya jangan buat. Okey. Itu hak yang disebut oleh ulama untuk menggabungkan dua hadis. Sebab itulah benda hadis ni dia bukan boleh apabila kita jumpa satu hadis terus kita ambil hukum lalu, tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang kan kita dalam WhatsApp lah ni, Allah Rabbi, adalah sebahagian daripada sahabat-sahabat kita tu oleh kerana dia suka kepada agama, dia ambil berat tentang agama, dia tengok dalam grup-grup saat ni tu duk lala sangat, duk cakap bab ngaruk-ngaruk kali, hak tua-tua pun cakap bab nak nikah lagi. Contoh. Padahal dia dah bini nak tambah bini semua. Contoh. Memang gitu. Cuba tengok dalam grup WhatsApp merayat ni benda yang realiti yang berlaku lepas tu kawan kita kata, Allah, kau lara, kau lereh grup ni. Kita pun hadis lah. Kita pun hadis serta terjemahan. Satu hari satu hadis. Adakah boleh kalau kita baca satu hadis, kita nak ambil hukum lalu? Tak boleh. Kita bukan ahli. Macam kita kata hadis tadi lah. Rasulullah larang ambil mandi daripada lebihan air perempuan. Kita kata tak boleh. Hukum dia haram. Sebab Rasulullah larang. Dah kita nak tinggal mana hadis yang kedua? Tengok. Jadi, bukan semua orang mampu memahami hadis. Tidak boleh terus kita baca satu hadis, kita ni bukan ahli, kita tidak mempunyai otoriti, terus kita nak ambil hukum daripada hadis tersebut.
Sebab itulah dalam usul fiqh ni adalah kaedah lagu mana cara kita nak mengambil hukum daripada Quran dan hadis. Ta'rif usul fiqh adalah, yang pertamanya adalah adillatul fiqhi ijmalan. Yang keduanya wa kaifiyatul istifadati minha. Yang ketiganya wahadul mustafid. Yang pertamanya dalil fiqh secara umum, Quran dalil, hadis dalil. Okey. Dalil fiqh secara umum. Cukup ke dalil? Tak cukup lagi. Bahkan yang kedua benda, wa kaifiyatul istifadati minha. Lagu mana cara kita nak mengambil faedah daripada dalil tersebut, mesti kena ada cara. Jangan ambil satu hadis terus ambil hukum lalu, tak boleh. Kita kena tengok hadis lain pula. Banyak lagi hadis-hadis lain. Mungkin hadis itu dinasahkan hukum, mungkin hadis itu bersifat am, mungkin hadis itu bersifat mutlak, mungkin banyak-banyak perkara. Allahu Rabbi. Jadi sebab itulah jangan mudah-mudah nak terus ambil hukum daripada hadis kalau sekiranya kita bukan orang yang mempunyai otoriti. Kalau orang hak yang mempunyai otoriti, orang hak yang mempunyai keahlian di dalam memahami hadis, hak tu tidak menjadi masalah. Baik. Okey, Abi. Kongsi hadis suatu benda yang baik, tapi terus mengambil hukum daripada hadis sedangkan kita bukan ahli, itu adalah suatu benda yang cukup bermasalah. Sebagai contoh hadis ni. Hadis. Rasul agam guna lebihang daripada air orang puak. Kita tak harang selalu. Sudah. Sedangkan ada hadis yang lain Rasul sendiri buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri buat. Kedua-dua hadis tersebut disahih. Maka lagu mana cara nak hura? Menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah hak yang dilarang masalah lain, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat masalah lain. Okey, hak tu hak yang perlu kita kena faham. Okey, Abi. Seterusnya hadis yang ke-8 pula. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara membersihkan bekas seseorang kamu yang dijilat oleh anjing, hendaklah membasuhnya 7 kali dengan air. Yang pertama dengan air tanah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bagi riwayat Imam Muslim, maksudnya ada riwayat yang lain, ada perkataan lain, air dalam bekas yang dijilat hendaklah dicurahkan, kena curah. Menurut riwayat Tirmizi, diakhiri dengan air tanah atau dimulakan dengan air tanah. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kita sebut sebelum daripada ni, sahabat Rasulullah yang kita masyhur dengan panggilan Abu Hurairah, yang mana kita kena tahu bahawasanya Abu Hurairah bukanlah nama dia. Abu makna ayah, Hurairah kucing betina yang kecil. Maksudnya pok kepada kucing betina yang kecil, kucing tina itulah. Atau asal Abu Hurairah. Nama dia bukan Abu Hurairah. Ni dipanggil panggilan dia. Nama dia ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama, dan pandangan ni adalah pandangan yang paling kuat, bahawasanya nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Ulama berselisih pandangan nama dia sekali dengan nama ayah dia sampai kepada 30 pandangan. Allah Rabbi, 30. Bukan 2, bukan 3, 30. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, ada kemungkinan belaka. Tapi hak yang paling kuat adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Abu Hurairah adalah kunyah dia. Dalam bahasa Arab dia panggil kunyah. Bahasa kita orang dok guna le ni. Kita pernah cerita dah, tapi orang tua-tua dulu ada. Orang tua-tua dulu ada. Pok Awang. Nama dia Ismail, tapi orang panggil Pok Awang. Sebab anak dia nama Awang. Tu Mok Midah. Bukan nama dia Midah. Sebab anak dia ada nama Midah. Mok Midah mari dah. Tu kunyah tu orang tua dulu. Itu juga di antara benda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Jadi Abu Hurairah nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Tapi kunyah dia, panggilan dia adalah bapak kucing betina yang kecil. Allahu Rabbi. Kalau kita marah kali yang. Tapi oleh kerana dia tak marah, tak ada masalah lah. Kita berapa? Dia pok lembu pok beruk wah marah lah kita. Baik, dia tak marah, tak ada masalah lah. Orang panggil Abu Hurairah pun. Cerita lagu mana cerita? Adalah beberapa cerita di antaranya oleh kerana dia ada kucing betina yang kecil, lepas tu dia letak dalam lengan baju, dia duduk pelera sokmo, dia duduk jaga sokmo sampai waktu malam dia ambil dia sipang molek kucing tersebut. Akhirnya orang panggil dia bapak kucing lah. Kalau lagu tu kok. Cuma oleh kerana dia tak marah maka tak ada masalah. Kalau marah tak boleh lah. Tengok dia tu duk jaga lembu sokmo. Dah kita panggil pok lembu lah dia. Kalau dia tak marah tak apa lah. Kalau dia marah tak boleh lah, jangan buat gitu. Tak boleh lah marah orang panggil ikut dang gitu kok orang. Baik. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara membersihkan bekas seorang kamu yang dijilat oleh anjing, hendaklah membasuhnya 7 kali. Anjing ni adalah binatang hak yang kita kenal belaka. Dia anjing adalah binatang hak yang kita kenal. Anjing dia terbahagi kepada 3 hukum dia. Ada anjing hak yang sunat kita bunuh. Ada anjing haram kita bunuh. Ada anjing ulama berselisih pandangan, haram ke sunat kita bunuh. Anjing hak yang sunat kita bunuh adalah anjing hak yang gila, duk kekoh orang, mendatangkan mudarat kepada kita. Setiap anjing yang mendatangkan mudarat sunat kita bunuh. Duk kekoh budak nak lalu, orang tua-tua lalunya kekoh, sunat bunuh lah. Takkan nak gitu. Nak suruh dia kekoh kaki kita. Mana boleh gitu. Mudarat pula kita. Okey, anjing hok gila, hok duk kekoh orang, sunat kita bunuh. Okey, itu dipanggil kalbul aqur, yang disebut dalam kitab fiqh. Yang keduanya anjing hok yang datang manfaat kepada kita. Contoh kalau orang ada kebun, dia pera anjing, tak muri babi masuk, duk tanam pokok pisang, Allahu Rabbi, tanang. Tanang 4 hari nyejamu, buat kenduri. Siapa? Babi. Wah, Allah. Beli nyo matak. Boleh dalam 50 pohon nya tanang. Tanang buat pagar molek. Nya masuk kat mana habis. Ngenyonyo hilang. Bahang di babi. Oh, gerang kita. Tanyalah orang tua-tua nak buat wan ni kok. Orang kata tok babi anjing sekor kebun. Babi dak masuk ah. Kita pun cari anjing tok kebun. Okey, boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Anjing tersebut mendatangkan manfaat kepada kita. Jaga kebun kita, haram kita bunuh. Tak boleh kita bunuh. Natang ni nak marah sangat ke anjing, yang bunuh anjing tu, padahal anjing tu duk jaga kebun dia. Hukum dia salah. Yang ketiganya, anjing dia tidak mendatangkan manfaat kepada kita, tidak mendatangkan mudarat. Maksudnya anjing liar. Dia tengok kita, dia lari. Kita nak suruh dia jaga kebun kita, balik awal. Dah dia tengok kita nak lari dah. So kata nak tolong jaga kita, nak jaga kebun kita, tengok kita lagi dah. Baik, manfaat pun tak, mudarat pun tak. Ulama berselisih pandangan. Apakah hukum bunuh dia? Ada sebahagian ulama kata haram, ada sebahagian ulama kata sunat. Okey, tu 3 pembahagian ataupun 3 hukum bunuh anjing. Okey, sekarang ni tak kira lah anjing tu mendatang mudarat kepada kita ke, mendatang manfaat kepada kita ke, ataupun tidak mendatang mudarat dan tidak mendatang manfaat kepada kita. Sekiranya anjing tu jilat bekas kita, maka kita kena bersihkan bekas kita. Apabila anjing tu jilat bekas kita, kita kena bersihkan bekas kita. Lagu mana cara kita nak bersihkan bekas kita? Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kita kena bersihkan dengan 7 kali basuh. Kita kena basuh 7 kali. Yang mana dalam 7 kali, salah satu daripada 7 kali dengan tanah. Sama ada dengan tanah ni kita ambil air yang campur dengan seluk dah, kita pergi sungai, pergi baruh, pergi baruh, kenakan baruh. Baruh, kena cakap luar, bendang. Baruh. Baik, kita pergi baruh, ambil air, tengok air seluk, air campur dengan seluk, ambil, buat basuh. Ataupun kita ambil tanah, kita tok atas anggota kita, ambil air siram, ataupun ambil air siram tok tanah keriam. Yes, salah satu daripada 3 cara. Ataupun kita ambil air biasa, kita ambil tanah, kita campur, kita kucar-kucar, buat macam air teh, jangan minum, buat basuh. Jangan minum pula. Kujar-kujar minum pula kan. Ini kita nak basuh najis. Jadi kita pun basuh. Dia sama ada kita pergi ambil air seluk dah, ataupun kita campur, ataupun kita tok tanah,
peru tanah, kita tak air, ataupun kita basuh air, kita peru tanah atas. Boleh. Jadi apabila anjing jilat bekas kita, maka hak yang dituntut oleh syarak adalah kita kena bersihkan bekas tersebut dengan 7 kali basuh. Jadi hak yang kita duk belajar selama kini dalam kitab fiqh saat ni tu bukan reka-reka ulama, bukan ada sandaran daripada hadis. Yang mana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Rasul kata tuhur, bersihnya bekas seorang di kalangan kamu apabila anjing jilat. Rasul kata bersih. Jadi apabila Rasul kata bersih, maka taharah, bersih daripada sudut penggunaan syarak kerana 2 perkara. Kerana berhadah, yang keduanya kerana najis. Sekarang ni bekas tak ada hadah. Hak yang ada hadah kita. Kita hak yang berhadah, bekas tak ada hadah. Jadi apabila tak ada hadah, tinggal lagi najis. Sebab itulah kata ulama, daripada hadis ni kita faham bahawasanya bekas yang dijilat oleh anjing dihukumkan sebagai najis. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, najis tersebut dinamakan sebagai najis mughalladhah. Tidak memada kita basuh sekali, tidak memada kita basuh 2 kali, juga tidak memada basuh 7 kali, bahkan mesti kena letak air seluk. Kena letak seluk juga. Kalau basuh air biasa sampai 7 kali, masih lagi tidak dihukumkan suci. Kerana Rasul raya secara terang-terang, cara untuk kita membersihkan bekas yang dijilat oleh anjing adalah dengan 7 kali basuh. Yang mana di sana ada riwayat Rasul suruh curuh air yang duduk dalam. Okey, kita kata pinggang kita adalah air sikit, ataupun cawang kita. Kita biasa kata kalau dulu payang lah, ataupun beldi. Kita depan rumah kita tu tak ada paip. Anak kita kecek-kecek. Jadi kita nak didik anak kita ni supaya naik basuh kat kaki. Sebab bini kita duk belebel sok mau dah berkobang habis atas rumah, dak cakap nak basuh, dak cakap nak sipang, anak naik. Macam pok dia dah. Kaki dak basuh naik atas rumah. Jadi kita pun nak didiklah anak kita, nak ajarlah. Masa naik atas rumah tu basuh kaki, tapi paip tak ada depan rumah kita. Kita pun isi air dalam beldi, dalam payang tok depan rumah. Kabur anak sebelum naik basuh kaki, sebelum naik basuh kaki. Jadi air yang duduk dalam payang, dalam beldi, dalam bekas depan rumah tu, kita tujuan nak ajar anak kita basuh kaki lah, naik atas rumah. Tiba-tiba kawasan rumah kita tu ada pula anjing. Anjing dia macam kita juga, dia dahaga. Dia cari-cari air, tak ada, tengok air depan rumah kita ada, dia tak ada tanya dah kita dah air ni boleh minum ke tak. Dia pakai minum terus dia pakai jilat terus dalam air. Jadi apabila jilat dalam air tersebut, kata ulama air tersebut dihukum najis. Dalilnya Rasul suruh cuang. Apabila Rasul suruh cuang, sedangkan air ni benda yang mendatangkan manfaat, mana boleh kita nak bazir kot, dan salah. Tapi Rasul suruh cuang benda yang mendatangkan manfaat, bermakna kita dapat faham bahawasanya benda tu bermasalah. Maksudnya air tu bermasalah. Lalu tu kata ulama, air yang dijilat oleh anjing, kalau dia sikit dah cukup 2 kolah, maka dihukumkan sebagai mutanajis. Apabila dihukumkan sebagai mutanajis, kita kena cuah. Cuma ulama berselisih pandangan, adakah wajib cuah ataupun tak wajib cuah? Wajib cuah lalu ke, ataupun karang-karang pun tak apa cuah? Di sini ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada kata, oleh kerana Rasul kata fal yuriqhu, hendaklah dia cuah, hendaklah ni suruh, asal suruh wajib, kena buat lalu. Mu tengok anjing jilat air mohmong, maka wajib kena cuah lalu. Ni pandangan sebahagian ulama. Kalau mudah cuah lalu, hukum dia dosa. Sebab apa? Sebab kita tak buat benda yang diperintah oleh Rasulullah. Tapi ni bukan pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan ulama kata lagu ni. Pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah memang wajib kena cuah. Akan tetapi kalau tak cuah lalu pun tak apa, cuah karang-karang pun tak apa, cuah esok pun tak apa. Yang penting jangan kita minum air itu pula, sebab air itu adalah air mutanajis. Yang penting jangan kita guna air itu, sebab air itu adalah air mutanajis. Okey, kalau kita guna, kena basuh pula kaki kita 7 kali lah. Sebagaimana basuh bekas tu 7 kali, kaki kita kena basuh juga 7 kali. Dah kalau makanan kena cuah. Kalau sekiranya makanan tu cair, pakai cuah terus lah. Pakai cuah terus. Katakanlah kita beli madu, sebagai contoh, kita tak dalam bekas, dalam makuk orang. Bekas hak boleh buka besar. Kalau botol kecil tu, dia tak nak jilat dalam bekas hang. Kita pun minum duk luar rumah hang. Minum madu apa semua sekali. Lepas tu kita tak situ. Memang jenis hak dak cara mana, dak cakna mana. Bini sok mau buat kerja, bini sok mau duduk sipang barang. Lok luar tu.
tahu dah anjing ada, bini marah sok modah, abang, buat masuk abang-abang makanan kau. Kang kekoh di anjing kang. Dah ingat pula. Jadi lepas daripada beli madu, minum madu, boleh 2-3 sudu, nyetok di luar. Buka lagu tu lah. Mari anjing nyejilat dalang. Bini dia tengok, dah madu kang cair gitu kang. Madu kang cair. Baik, kata ulama kena cuah habis lah. Wah, maha. 100 je. Dah nak buat mana? Benda najis. Tak boleh makan benda najis melainkan kalau nasi. Tu lain. Kita tak nasi dalam talang. Nasi kita ingat nak panggil kawan-kawan kita makan. Bini kita buat nasi arak kita tak dalam talang situ. Pergi panggil kawan kita belakang rumah. Kawan kita duduk main dia belakang rumah. 5 orang panggil. Mari tengok. Ada dah seorang duduk dalam talang. Duduk tepi talang anjing. Cuma kita tengok tempat dia makan. Okey, tempat yang dia makan dah boleh kita ambil. Hak yang lain tu boleh kita kaut semula. Maksudnya bukan mesti kita kena buang setalang. Sebab nasi ni dia bukan jenis benda cair. Benda beku lagu tu kita buang benda yang dia jilat saja, yang kena dengan air liur saja. Hak yang tak kena air liur tu tak payahlah. Boleh makan lah. Soal lalu ke tak tu nombor 2. Kita royak boleh makan. Kau tak lalu tak apa lah. Kalau lalu makan lah. Okey, baik. Katanya cara membersihkan bekas seseorang kamu yang dijilat oleh anjing, hendaklah membasuh 7 kali dengan air. Yang pertama dengan air tanah. Ada riwayat yang akhir dengan air tanah. Ada riwayat salah satu dengan air tanah. Kata ulama gini ni sebagai ulama kata kita capur belaka jadi nak letak air tanah mana pun tak apa. Yang penting salah satu kena ada air tanah. Tapi yang paling comel kita letak air tanah pada awal lah. Sebab benda paling comel kita letak air tanah pada awal. Dan kalau kita letak akhir kita kena cari pula air biasa nak buang tanah tu. Jadi kalau kita letak pada awal, kali yang kedua, kali yang ketiga dia dapat menghilangkan tanah tersebut. Okey. Yang keduanya, kata ulama, adakah boleh kita nak tukar tanah kepada benda lain? Pakai sabung, pakai cuka ke, kelorok ke? Kelorok tajam kan boleh tak? Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Kerana hak yang disebut dalam hadis adalah tanah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga alat pembersih, alat pencuci selain daripada tanah. Tapi Rasulullah suruh buat dengan tanah, maka tidak boleh kita buat selain daripada tanah. Nak pakai sabung tak boleh. Maksudnya pakai tu boleh. Maksudnya tempat tu tidak dihukumkan suci. Nak pakai klorok, klorok tajam kan? Tak boleh. Nak pakai benda lagi cuka, tajam kan? Tak boleh, kena pakai tanah juga. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tanah. 2. Yang ketiga, kita kena sebut juga benda yang penting. Ketika mana hak dalam hadis ni Rasul sebut jilatan anjing. Selain daripada jilatan, di sini ulama berselisih pandangan lah. Kalau misalnya kaki anjing ataupun air kecing anjing, tai anjing, ulama berselisih pandangan. Cuma pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum juzuk anjing semuanya mengambil hukum air liur dia. Air liur dia hak keluar daripada mulut dihukumkan najis mughalladhah. Begitu juga juzuk-juzuk anjing hak lain semuanya dihukum najis mughalladhah. Jadi kalau kita bersentuh dengan anjing, wajib kita kena basuh sebanyak 7 kali. Kita jijak tai anjing, wajib kita kena basuh sebanyak 7 kali. Anjing pergi kecing di kaki kita, kadang-kadang kita pergi kedai beki kereta, kedai Cina. Kang dia ada anjing kang? Anjing hak yang datang manfaat, tak bolehlah kita nak bunuh. Dihormatilah pada syarak. Anjing saat ni tu jenis macam kucing kau. Nak kecing jakak kaki dia pacah kita. Allahu Rabbi. Sudahlah. Sudah warna. Bukan mati pun basuh lah. Macam kita kena tangan kita kena tahi warna tahi ayam. Sama juga basuh lah. Cuma cara basuh 7 kali. Cara basuh 7 kali. Baik. Cuma kalau kena badan anjing, selama mana kering belaka kedua-dua, maka dia tidak wajib basuh. Kalau basah salah satu, dia basah ataupun kita basah atau kedua-dua basah, maka barulah wajib kita basuh sebanyak 7 kali. Kalau kering belaka kedua-dua, tak wajib. Memang kita jijak tai anjing, tapi tai anjing kering mula ni musim panas, dia berok pagi tadi. Kita jijak dalam pukul 4. Kering dak lekat sikit di kaki kita. Lekat debu dia, kalau kita retak hilang habis licin debu dia. Maka tak wajib kita basuh. Yang wajib kita basuh apabila basah salah satu ataupun basah kedua-dua. Okey.
Selagi yang keempat, masalah ketika mana kita jijak tai anjing lekat di kaki kita. Dia kalau kita ambil air, kita cucur, kita jiru, selama mana ada lagi zat najis di kaki kita, dia tidak kira lagi sekali. Dia kira sekali apabila hilang. Jangan kita tai ada kaki, kita pun cucur sekali, 2, 3, barang tu ada lagi tau. Sampai ke 7 kali, cuci dah, barang ada lagi. Tak boleh, tidak dihukum cuci. Tidak dihukum suci. Dia lagu mana dikirakan sekali apabila hilang zat dia. Walaupun kita basuh 9 kali, hilang zat baru dikira sekali, maka kita kena tambah 6 kali lagi untuk cukup 7 kali. Baik, okey, kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah minggu depan pula kita jumpa. Kita sambung hadis yang ke-9 minggu depan pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.